Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua anak-anak Ustazah? Mudah-mudahan semua sentiasa berada dalam keadaan sihat sejahtera dan di dalam lindungan Allah sentiasa. InsyaAllah sebelum kita mulakan, jom sama-sama kita baca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Amin. Okey, insya-Allah hari ini Ustazah akan terangkan secara ringkas tentang huruf nafi dan huruf nahi. Okey? Hari ini Azah akan terangkan tentang huruf nafi dululah. Okey, huruf nafi. Anak-anak boleh buka buku teks tahun 5 muka surat 38. 38. Jadi dekat situ ada tajuk huruf nafi dan huruf nahi. Jadi pada hari ini kita fokus kepada huruf nafi dulu. Okey, cuba anak-anak tengok huruf nafi ni. Huruf nafi ni apa dia maksud dia? Huruf nafi ni nama pun nafi. Jadi maksud dia menafikan. Huruf ataupun perkataan yang menunjukkan kepada penafian. Kalau bahasa Melayu kita panggil tidak. Perkataan bahasa Melayu tu kita nak menafikan sesuatu, kita sebut tidak ataupun tak. Saya tak duduk atas meja, saya tak buat salah, saya tak itu, saya tak ini. Tak tu adalah perkataan penafian. Macam bahasa Arab kita panggil dia huruf nafi, tapi dia ada beberapa huruf. Kalau bahasa Melayu dia ada tak, tidak, kan? Kalau bahasa Arab dia ada beberapa huruf dan dia terbahagi kepada beberapa bahagian. Okey, jom kita tengok secara detail. Okey. Okey, anak-anak boleh buka muka surat 39. Okey, 39 yang dalam kotak. Okey, Ustazah zoom. Yang dalam kotak ni warna kuning dengan warna biru. Biru ke hijau lah, macam itulah kan. Okey, dalam kotak ni huruf nafi ni dalam bahasa Arab dibahagikan kepada dua bahagian. Okey, dibahagikan kepada dua bahagian. Apa bahagian-bahagiannya? Okey, bahagian-bahagian yang pertama ialah bahagian fi'il madi dan bahagian kedua adalah bahagian fi'il mudhari'. Okey, fi'il madi dan fi'il mudhari'. Macam mana kita nak tahu fi'il madi dengan fi'il mudhari'? Okey, kita pergi kepada fi'il madi dulu. Okey, fi'il madi ni anak-anak nak tahu, anak-anak kena bezakan. Fi'il madi ni macam mana fi'il dia, fi'il mudhari' ni macam mana fi'il dia. Hazah dah pernah bagi tahu sebelum ni dah banyak kali, tapi tak perlu Hazah ulang sahaja. Okey, fi'il madi ni macam mana kita nak kenal? Kebanyakannya fi'il madi ni dia ada 3 huruf. Seperti contoh kharaja, kataba, jalasa, dakhala, qara'a telah membaca. Kan? Apa lagi? Kharaja telah keluar. Itu adalah fi'il madi. Kebanyakannya 3 huruf. Okey. Tapi untuk fi'il mudhari' pula, dia ada apa? Dia kena ada perkataan tina. Tina tu apa? Ta, ya, nun, alif. Dia kena ada tina dekat depan. Sama ada ta dekat depan, ataupun ya dekat depan, ataupun nun dekat depan, ataupun alif dekat depan. Tu kita panggil tina. Kalau awak nampak huruf-huruf ni yang ada dekat depan perkataan, maksudnya perkataan tu adalah perkataan fi'il mudhari'. Hazah bagi contoh yajlisu. Perkataan asalnya jalasa. Tapi bila letak yajlisu, letak ya dekat depan, maksudnya perkataan tu adalah perkataan fi'il mudhari'. Okey? Sama ada ya ataupun ta ataupun nun ataupun alif. Itu adalah fi'il mudhari'. Okey, dah kenal fi'il, jadi kita nak tengok pembahagian huruf nafi pada fi'il madi dan fi'il mudhari'. Sekarang kita pergi pada fi'il madi. Okey, Hazah zoom Okey, fi'il madi dekat sini huruf nafinya hanya ada satu sahaja huruf. Iaitu huruf apa kelas? Iaitu huruf ma. Huruf ma je. Jadi mana-mana yang awak nampak, awak jumpa fi'il madi, kharaja ataupun fi'il madi ni dia memang 3 huruf, tapi kadang-kadang dia ada huruf tambahan dekat belakang.
Jadi anak-anak kena ingat lagu fi'il madi yang Ustazah pernah bagi sebelum ni. Macam mana lagu dia? Hazah bagi contoh kataba Kataba fa'ala huwa kataba huma kataba hum katabu hiya katabat. Dia punya tambahan huruf tu ada kat belakang. Dia tak ada dekat depan. Kat depan huruf tu still lagi dengan huruf ka. Kataba, kataba, katabu, katabat, katabata. Dia still lagi start dengan huruf ka. Lepas tu tambahannya hanya ada kat belakang. Jadi perkataan tu adalah perkataan fi'il madi. Okey, anak-anak jangan tertukar dengan fi'il mudhari'. Kalau fi'il mudhari' dia kena ada tina dekat depan. Sama ada ta ataupun ya ataupun nun ataupun alif ada dekat depan. Tapi yang ni fi'il madi dia tak ada tina tu dekat depan, tak ada. Tambahannya hanya ada dekat belakang. Jadi kalau ada tambahan dekat belakang, itulah fi'il madi. Jadi kalau fi'il madi anak-anak kena letak huruf nafi apa? Iaitu satu sahaja huruf nafi yang anak-anak perlu letak dekat fi'il madi, iaitu ma. Jadi fi'il madi tak pening sangat kepala sebab dia hanya ada satu je huruf nafi dia. So kalau anak-anak jumpa fi'il madi, apa-apa perkataan lah kan, yang 3 huruf ataupun ada tambahan dekat belakang, jadi kena letak ma sahaja. Okey? Faham tak? Jelas? Hazah bagi contoh. Masya Allah, sorry. Anak-anak boleh pergi dekat atas ni. Okey, muka surat yang sama dekat atas ni. Cuba tengok ayat ni. Okey, kita tengok yang bawah tu je. Ma fahimtu ad-darsa. Ma fahimtu ad-darsa. Fahimtu tu adalah fi'il apa? Fahimtu tu adalah fi'il madi lah. Sebab apa fi'il madi? Sebab dia tak ada perkataan. Dia memang ada 4 huruf. Hazah kata fi'il madi 3 huruf je. Kebanyakan. Tapi fi'il madi ni ada tambahan dia juga. Tambahannya dekat belakang. Jadi fahim tu ni sebab dia fi'il madi sebab apa? Sebab dia tak ada tina dekat depan. Dia tak mula perkataan tu dengan tina. Dia tak ada ya, tak ada nun, tak ada ta ataupun tak ada alif dekat depan. Dia start dengan fa. Jadi bila start dengan fa, dia adalah huruf fi'il madi. Walaupun dia ada 4 huruf. Okey, walaupun dia ada 4 huruf. Fahim tu. Jadi jawapan dia apa? Huruf nafi dia nak kena tulis. Huruf nafi dia nak kena tulis adalah ma. Sebab fi'il madi huruf nafinya hanya ada satu sahaja, iaitu ma. Okey, jelas? Okey. Yang kedua, fi'il madi kita dah settle, dah tak ada masalah. Ustazah rasa. Okey, lagi satu. Tengok yang ni. Ma nama atau libani fil fasli. Apakah pula. Minta maaf. Ma nama atau libani fil fasli. Okey, anak-anak boleh fokus kepada ma nama. Ustazah, nama tu fi'il apa? Nama tu ada nama tu dia ada 3 huruf. Okey, nun, alif, mim. Okey. Nama ni maksudnya tidur. Maksud nama ni adalah tidur. Jadi ayat ni nak cakap apa? Ma tu adalah huruf nafi. Tidak, dia nak cakap tidak tidur 2 orang lelaki dalam kelas. Tengok gambar, dia tak tidur, dia tengah belajar. Jadi maksudnya apa? Nama tu adalah fi'il madi. Walaupun mungkin ada yang kata, Ustazah, tu ada huruf nun tu. Yang nama ni dia special sikit. Okey, anak-anak kena jelas, anak-anak kena tahu. Nama ni dia special sikit. Sebab perkataan dia memang bermula dengan huruf nun dan huruf dia ada 3 je. Yang tu anak-anak kena jelas lah. Huruf dia hanya ada 3 sahaja. Jadi itu adalah fi'il madi. Okey? Okey, seterusnya kita pergi kepada fi'il mudhari'. Ustazah harap anak-anak dah faham fi'il madi ni. Okey, kita pergi pada fi'il mudhari' pula. Okey, fi'il mudhari' ni huruf nafi yang terlibat. Okey, huruf nafi yang menunjukkan kepada fi'il mudhari' ada 3. Okey, yang pertama la, yang kedua lan dan yang ketiga lam. Ada 3, la, lan dan lam. Ada 3 huruf nafi yang berkaitan dengan fi'il mudhari'. Jadi macam mana kita nak kenal pasti fi'il mudhari' yang macam mana yang boleh letak huruf nafi la?
Ataupun fi'il mudhari' macam mana boleh letak huruf nafi lan. Ataupun fi'il mudhari' yang macam mana kena letak huruf nafi dia lam. Jadi sekarang kita tengok. Okey, kita tengok satu-satu. Yang pertama kita tengok la. Okey, huruf nafi la. La tengok ayat dia La yajlisu al-muallimu. Anak-anak kena fokus dekat la yajlisu sahaja. La yajlisu. Anak-anak kena tengok dekat fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' tu dan kena fokus baris. Fokus apa? Fokus baris. Fokus baris apa Ustazah? Fokus baris fi'il mudhari' yang berada di hujung. Okey, baris yang hujung tu apa? Baris depan. Jadi, kalau la, dia kena tulis bila mana fi'il mudhari' tu, baris yang di hujungnya tu baris depan. Okey, ingat baris depan. Baris depan la. Apa-apa sahaja fi'il mudhari'. Yaktubu ataupun yakhruju. La yakhruju. Apa-apa sahaja fi'il mudhari' yang pasti baris di hujung fi'il mudhari' itu baris depan, maka anak-anak kena letak huruf nafi dia la. Okey? Jelas? Faham? Okey, itu yang pertama. Nak tahu dia, kena tengok baris je, senang je. Okey, kita tengok yang kedua, lan. Macam mana kita nak kenal pasti lan ni? Macam mana kita nak kenal pasti fi'il mudhari' dia apa? Jadi anak-anak kena tengok fi'il mudhari' dia. Tengok fi'il mudhari' je, tak payah tengok yang belakang-belakang tu. Yang belakang-belakang tak penting. Fokus kepada fi'il mudhari' dengan huruf nafi dia sahaja. Okey, yang kedua ni, huruf nafi dia lan. Fi'il mudhari' yang macam mana yang kita kena letak huruf nafi lan? Iaitu fi'il mudhari' yang barisnya di hujungnya adalah baris atas. Okey? Anak-anak boleh tengok. Anak-anak boleh tengok dekat situ. Sekejap. Yazura. Ra tu baris apa? Ra tu yang ada kat hujung kan? Ra yang ada kat hujung tu baris apa? Huruf dekat hujung tu baris atas. Jadi bila baris atas, anak-anak kena letak apa? Anak-anak kena letak lan. Anak-anak kena letak huruf nafi lan. Okey? Jelas? Tadi la apa? La baris depan. Kalau lan, baris atas. Okey? Dan yang ketiga. Yang ketiga lam. Lam dia macam mana? Kita tengok fi'il dia. Lam yahdur. Nampak tak? Huruf terakhir dia huruf apa? Cuba sebut sikit huruf terakhir. Huruf ra. Dan baris huruf terakhir tu baris apa? Baris mati. Baris bulat tu adalah baris mati. Okey anak-anak? Baris bulat tu adalah baris mati. Jadi kalau baris mati, huruf nafi apa yang kita nak kena tulis? Adakah kena tulis huruf nafi la? Tak. Adakah kena tulis huruf nafi lan? Salah. Jadi huruf nafi yang kena tulis adalah lam. Lam. Huruf nafi lam bila mana fi'il mudhari' itu baris hujung dia baris mati. Kena letak lam. Itu sahaja yang anak-anak kena kuasai, kena tahu. Okey? Kita tengok contoh ayat kat atas. Alamak. La azhabu. Okey, la azhabu ni apa? La azhabu ni kita kena letak la. Sebab apa kita kena letak la? Sebab ada baris depan. Baris depan dekat hujung perkataan fi'il mudhari' tu. Azhabu. Bu tu baris depan. Jadi kita kena letak la. Cuba kita tengok betul ke tak? La. Yang ni. Yajlisu ni. Betul baris depan. Jadi kena letak la. Okey, macam itulah seterusnya. Jadi, kesimpulan dia macam mana nak tahu? Senang sahaja. Untuk fi'il madi tak ada masalah. Sebab dia ada satu je. Huruf nafi iaitu ma. Okey, kalau fi'il mudhari' kena kenal pasti baris di hujung fi'il mudhari'. Awak kena tahu fi'il mudhari' dia. Yajlisu.
Su tu baris apa? Depan. Jadi kena letak la. Yazura. Ra tu baris apa? Sebab ra dekat hujung kan. Ra tu baris apa? Baris atas. Jadi kena letak lan. Dan yang terakhir, lam. Lam yahdur. Ra yang kat hujung tu baris apa? Baris mati. Jadi kena letak lam. Okey? Ustazah rasa itu sahaja untuk penerangan huruf nafi. Untuk akan datang, Azhar akan buat video lain pula. Okey? Itu sahaja. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.